Selama 3 hari kita kempen rumah ke rumah daripada awal pagi. Reaksi penerimaan pengundi itu amat baik sekali. Dia nampak kita punya lambang je pun dia orang dah suka terima. So ini nampak akan satu jalan yang baiklah untuk kita teruskan kempen rumah-rumah ni. Sini ni kita dah lama sebab apa? Sebagai ketua wanita UMNO bahagian Dun Alum Kudu ni pun dah kita banyak turun, kita banyak bagi sumbangan di kawasan ni. Kita banyak bekerjasama dengan penduduk di sinilah. Maknanya tengah tempat yang jauh-jauh tu mungkin terasa baru jumpa, baru berkenalan. Tapi boleh kata yang mana kebanyakan kita masuk tu dah ramai yang kenal. Rasa cuma kita ni nak kempen tambahan saja untuk mereka. Pada kali ini dalam kawasan Alostak ni adalah pertama kali wanita dicalonkan. Terutama bagi kawasan Dun Alum Kudu ni. Yang terdahulunya ialah dari kaum lelaki. Jadi ini kita merasa satu pengiktirafan daripada pucuk pimpinan parti kepada wanita untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat bagi kawasan ini. Semalam kita masuk 13 tempat, 13 kampung daripada pagi sampai semalam, termasuklah kita pergi bagi ceramah, memperkenal diri. Kita memberi keyakinan pada kaum lelaki apa kurangnya wanita memberi perkhidmatan dalam tugasan sebagai wakil rakyat, melibatkan dengan rakyat dan masyarakat, asalkan kita mampu dan faham dengan tugas dan tanggungjawab kita. Permulaan tu, penerimaan yang pertama tu macam kononnya kata orang perempuan dia tak boleh nak jadi imam. Tapi kita kata itu perkara kecil, takkanlah wakil rakyat semua nak buat, takkan tu imam pun kita nak buat. Jadi tu imam yang ada tu tak boleh buat kerja dia lah, semua kita nak buat, betul tak? Tak semestinya kita sebagai wakil rakyat kita jadi tu imam, tapi kita boleh bersama dengan imamkan kaum wanita, itu pun boleh, kemampuan kita ada di situ. Kita ni kena ada perasaan yang sporting, benda kecil tu nak ke tepi. Yang pentingnya kita nakkan kemajuan dan pembangunan kawasan ni. Takkan kita nak kerana calon kita nak kata benda yang kecil-kecil nak dibesarkan, kan? Jadi yang pentingnya bukan pada calon tu, tapi adalah pemilihan parti pada kali ini nak menerajui pemerintah di kawasan Alum Kudu ni. Kemudian calon itu adalah orang yang berkhidmat untuk parti. Itu mereka kena faham. Yang tu kita kena jelaskan. Kebanyakan di sini tu kita tengok rajin di kalangan wanita ni dia buat AKS daripada rumah. Cuma mereka meniaga ni secara kecil-kecilan. Jadi yang ini sepatutnya kita ada satu center untuk dia orang di sinilah di Dun Alum Kudu. Untuk dia orang pasarkan pengeluaran AKS tu, selain pada pekan Rabu dan sebagainya. Selain pada wanita, kita tengok di sini kaum belia juga tidak ada center ataupun pusat-pusat untuk mereka ni duduk adakan aktiviti peringkat dun. Kalau ada di kampung masing-masing pun dewan-dewan yang ada tu kurang sempurna. Mungkin sekiranya Barisan Nasional menang, kita akan tingkatkanlah semua kemajuan itu untuk terutamanya prasarana di kawasan lah. Kalau boleh nak kata apa, baguslah mai tengok lama-lama sekali. Jangan pi sudah punggah tu pirit, janganlah. Mailah nyuk muka sekali di tempat ni, Allah kelegah ni. Itulah kalau boleh. Kita amat berharap juga kepada pengundi kaum lain sebab di kawasan Dun Alum Kudu kita ada 6,000 orang pengundi kaum Cina. Jadi kita terpaksa berganding dengan Datuk Cho Chee Heong yang juga merupakan ahli parlimen. Jadi kalau kita nak masuk kawasan Cina, dia seorang wakil rakyat yang dah berpengalaman, dah banyak penggal dia sebagai ahli parlimen. Jadi kita bergandingan dengan dia lah untuk berkenalan dengan pengundi-pengundi ni. Yang ni memudahkan untuk kita turun sekali yang kedua. Jadi makna bila kita turun yang pertama, kita ada hubungan, ikatan dengan ketua-ketua kebajikan ataupun pertubuhan kebajikan mereka ni. Maknanya memudahkanlah. Jadi rasanya tidak ada sebarang kesulitan kalau kita nak turun buat program-program bersama mereka dalam masa yang sesingkat ini. Nak mencapai kejayaan, yang pentingnya kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Sekiranya kita dah puas berusaha bersungguh-sungguh, kalau itu bukan hak kita, ditakdirkan oleh Allah SWT lah, kita terima keadaan dan keadaan apa yang akan berlaku lah.
Pandan adalah satu kerusi yang betul-betul bersebelahan dengan ibu kota, bersempadan dengan kerusi parlimen yang mana ada KLCC dan lain-lainnya. Jadi Pandan adalah satu kerusi yang betul-betul bandar. Tetapi dari segi penduduk ada yang kaya dan banyak juga penduduk yang tinggal di flat dan kawasan-kawasan golongan pekerja yang terbeban dengan masalah ekonomi dan lain-lain di bandar. Dari segi peratusannya, pengundi di Pandan terbahagi kepada lebih kurang 48% pengundi Cina, 45% pengundi Melayu dan selebihnya lebih kurang 7% adalah pengundi India. Menjenguk penduduk-penduduk di sekitar bawah Parlimen Pandan ini. Saudara Rafizi akan berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bersama-sama sebenarnya kempen pilihan raya umum yang ke-13. Isu-isu yang terbesar di sini ialah kemarahan rakyat tentang rasuah yang berlaku. Jadi rakyat mahukan bukan saja calon tetapi kerajaan yang akan bersihkan rasuah. Soal jenayah dan juga keselamatan rakyat juga adalah soal yang penting kerana ibu kota di Kuala Lumpur banyak terdedah kepada pelbagai masalah jenayah, pecah rumah dan lain-lain. Dan isu yang ketiga yang cukup penting juga adalah isu ekonomi rakyat. Harga barang naik, hutang tinggi, harga kereta, PTPTN dan lain-lain. Jadi itu memudahkan kempen saya di Pandan kerana isu-isu di Pandan ini adalah isu yang hampir sama dengan isu kita di peringkat pusat, di peringkat kebangsaan. Jadi kita tidak perlukan dua set isu yang berbeza. Apa yang kita kempen di pusat, di situ jugalah kempen yang kita kempen di sini. Kempen di Pandan ini lebih rancak dan lebih pelbagai berbanding dengan tempat-tempat lain. Saya sendiri perlu ada lebih banyak variasi apabila kita turun berkempen. Selalunya kita mula daripada pagi, bertemu dengan pengundi dan sama ada kita berjumpa di pasar ataupun di tempat tai chi bersenam, kemudian di kedai-kedai kopi, kemudian kita pergi rumah ke rumah. Selain daripada ceramah besar dan juga ceramah kelompok yang kita buat. Keadilan tak? Okay, untuk parlimen. Ini calon kita di APQ untuk teratai. Okey. Kamu ni kat sini? Ini kat sini. Balik kamu kat mana? Perak mana? Pada hujung minggu kita ada acara yang lebih unik. Contohnya tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad saya akan goreng pisang, duduk santai dengan pengundi. Kerana pengundi di Pandan ini mereka adalah pengundi yang terpelajar. Jadi mereka boleh membezakan isu. Yang penting juga dalam tempoh-tempoh terakhir, seminggu terakhir mengundi ini, pengundi mahu kenal dengan calon dan mahu ada personal touch, mahu ada sentuhan peribadi dengan calon. Saya rasa cabaran paling awal dulu, saya bernasib baik kerana saya bermula awal. Jadi saya diminta untuk turun dan menjalankan khidmat di Pandan ini sejak 2 tahun yang lepas. Pencalonan saya oleh PKR disahkan lebih dari setahun yang lepas. Awal-awal dulu memang agak sukar kerana kita tidak ada pengalaman dan kita perlu bina jentera sendiri dan kita perlu turun memperkenalkan diri kita kepada pengundi. Tetapi oleh kerana saya bermula awal 2 tahun yang lepas, bila masuk tempoh kempen sekarang, banyak keadaan itu banyak membantu kerana kempen awal itu membuatkan saya telah pun banyak dikenali di kawasan Pandan. Jadi sekarang ini saya rasa saya tidak kira saya dilihat sebagai calon baru di Pandan kerana wajah saya dan juga personaliti saya itu sudah dikenali oleh ramai penduduk Pandan. Saya mungkin ada sedikit kelebihan kerana sokongan pengundi Cina itu begitu besar beralih dengan Pakatan Rakyat. Maknanya pengundi Cina memberi harapan supaya ada perubahan kali ini. Jadi saya mungkin boleh melepasi angka 60% sokongan pengundi Cina. Kalau 50% lagi pengundi lain iaitu Melayu dan juga pengundi India, kalau saya boleh kekalkan undi 50%. Dalam pilihan raya umum yang lepas, pengundi Melayu memberikan hampir 50% undi kepada calon Pakatan Rakyat. Kalau saya boleh kekalkan yang itu, maksudnya saya ada kelebihan hampir 10% berbanding dengan calon Barisan Nasional kerana undi Cina itu lebih tinggi kepada kita. Saya rasa ahli politik tidak ada pilihan. Mereka perlu belajar untuk mematangkan diri dan juga memahami aspirasi
rakyat yang mahu politik yang lebih matang. Kerana kalau tidak, mereka akan dibuang dan mereka akan kalah dalam pilihan raya. Dan saya rasa pilihan raya kali ini akan menghantar mesej yang jelas kepada parti-parti politik dan ahli politik, kerana kita akan dapat saksikan lebih ramai ahli politik yang matang, yang boleh mengupas isu, yang boleh berdebat, yang akan menang.